Okey, kita mulakan perbincangan untuk bank soalan bab 1 tingkatan 5. Okey, soalan 1, Raja 8 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat tindak balas antara larutan kalium iodida dengan kalium manganat 7 berasid melalui pemindahan elektron pada suatu jarak. Jadi dia fokuskan kepada pemindahan elektron. Okey, jadi untuk subtopik pemindahan elektron pada suatu jarak, okey, ada beberapa perkara yang perlu kamu fahami dulu. Okey, untuk jawab soalan berkenaan tiup U. Okey, perkara-perkara pertama, kamu kena menghafal bahan oksi dan bahan red. Okey, biasanya dia akan perlukan persamaan ion dan pemerhatian. Okey, lepas tu cari sebelah mana yang mengalami oxidation, tandakan sebagai anod. Okey, jadi bahan yang mengalami pengoksidaan. Okey, ada 4 yang kita listkan, logam reaktif, ion CBI iaitu klorida, bromida, iodida, ion ferrum 2 dan sulfur dioksida. Manakala bahan yang mengalami penurunan adalah KMnO4, K2Cr2O7, molekul CBI, klorin, bromin, iodin, ferrum 3 dan hidrogen peroksida. Okey, anod ini dia ada membawa maksud. Okey, beberapa maksud. A bermaksud atas dan bertindak sebagai anod dan dia juga adalah terminal negatif, berlaku pengoksidaan dan dia menerima elektron. Okey, di sini kita ada 3 bahan. Okey, kalium iodida, kalium manganat berasid dan sulfuric acid. Jadi yang kita fokuskan adalah kalium iodida dengan kalium manganat 7 berasid. Jadi sekarang ini kita tengok di sebelah kiri kita ada kalium iodida. Jadi kita sudah hafal tadi, okey, fokuskan kepada iodida, dia adalah ion CBI. Ion CBI dia adalah bahan yang mengalami oxidation. Jadi bila kita tahu sudah bahan yang mengalami oxidation tu yang mana, kita letak anod di sebelah bahagian oksi tersebut. Okey, ini maksud, okey, membawa maksud dia bertindak sebagai anod, terminal negatif, okey, dan oxidation berlaku dan dia menerima elektron. Okey, manakala di sebelah larutan kalium manganat 7 berasid pula, okey, bila iodida mengalami oxidation, mestilah manganat ni mengalami reduction. Okey, dia mengalami penurunan. Okey, di sebelah X anod, di sebelah Y mestilah jadi kathod dan terminal positif. Okey, dan seterusnya DE. Okey, DE maksudnya dia derma elektron. Dari sini ni elektron keluar derma pergi sebelah. Jadi ini adalah dia punya arah aliran elektron. Okey, selepas itu apa lagi kita mau? Okey, biasanya kita akan diminta menulis setengah persamaan. Jadi iodida ini, okey, tidak lain tidak bukan dia akan jadi iodin. Okey, jadi dia punya persamaan setengah. Iodida menghasilkan iodin, okey, tambah 2i. Maksudnya dia menerima elektron. Okey, lepas itu apa yang berlaku elektron ini akan mengalir melalui litar luar, okey, melalui wayar penyambung dan akan pergi ke elektrod Y. Elektrod Y akan menerima elektron menyebabkan dia berlaku penurunan. Okey, jadi untuk di sebelah elektrod Y ini, kita hanya fokuskan kepada ion manganat. Jadi, ion manganat ini dia berasid, jadi dia ada H+, dan dia menerima elektron daripada X tadi. Jadi, setengah persamaannya adalah manganat, okey, tambah dengan hidrogen, tambah dengan elektron, terhasillah, okey, kita punya Mn2+ dengan 4 H2O. Okey, ini kita punya penerangan berdasarkan gambar rajak. Jadi kita pergi tengok soalannya. Kita pergi soalan yang pertama. Apakah fungsi asid sulfurik cair? Jadi tadi kita nampak asid sulfurik cair berada di tengah-tengah, okey, antara elektrod X dan elektrod
Y. Jadi dia itu berfungsi sebagai elektrolit yang membenarkan ion-ion bebas bergerak melaluinya. Okey, itu fungsi asid sulfurik. Okey, kadang-kadang soalan tanya apa yang boleh menggantikan asid sulfurik? Boleh ganti dengan apa-apa asid. Okey, ataupun larutan garam larut. Okey, seterusnya B, pada raja 8 lukis arah pengaliran elektron. Jadi kamu lukis, okey, mesti lukis. Okey, kalau kamu bagi ayat dari elektrod X ke elektrod Y melalui wayar penyambung. Ini kalau dia minta nyatakan arah aliran elektron. Okey, mesti ada perkataan melalui wayar penyambung. Tapi sekarang soalan minta lukis, jadi wajib lukis. Jangan bagi ayat. Okey, wajib kamu lukis. Jadi lukisannya adalah seperti yang tadi ni. Okey, kita ada anak panah dan ada simbol E. Okey, kalau lagi bagus kamu letak E minus macam gitu. Okey, jadi mesti ada sekurang-kurangnya satu anak panah dan satu simbol E. Barulah kamu dapat satu markah untuk arah aliran elektron. Okey, seterusnya apakah perubahan warna dalam larutan di sekitar elektrod X? Jadi kita rujuk kembali kita punya gambar raja. Elektrod X adalah di bahagian kalium iodida. Jadi tadi kalium iodida dia mengalami pengoksidaan membentuk molekul iodin. Jadi iodida, ingat I minus colorless. Okey, I minus colorless. Jadi asalnya dia tidak berwarna. Okey, I itu dia ikut warna bromin. Bromin kita hafal dia brown. Jadi iodin pun brown, iaitu perang. Jadi tidak berwarna kepada perang. Jadi kita tulislah dari apa kepada apa. Okey, itu perubahan. Kalau perubahan mesti sebut dari apa asalnya kepada apa asal akhirnya. Jadi kita akan tulis larutan tidak berwarna bertukar menjadi larutan berwarna perang. Okey, seterusnya dia minta kita huraikan satu ujian kimia untuk menentukan hasil yang terbentuk dalam larutan di elektrod X. Jadi tadi yang terbentuk adalah iodin. Jadi iodin kita uji dengan menggunakan larutan kanji. Jadi ayat kita tambahkan larutan kanji. Okey, observationnya nanti mendakan biru tua terbentuk. Okey, soalan D. Nyatakan nama bahan yang diturunkan dalam eksperimen ini. Berikan sebab. Jadi kita tengok dulu kita punya nota sebelum ini. Okey. Jadi penurunan berlaku atas 4 faktor. Kalau dia kehilangan oksigen, kalau nombor pengoksidaannya berkurang, kalau dia mengalami pertambahan hidrogen ataupun dia mengalami pertambahan elektron. Jadi tajuk kita sekarang ni adalah pemindahan elektron pada suatu jarak. Jadi kita fokuskan kepada pertambahan elektron, menerima elektron. Jadi kita rujuk semula gambar raja kita. Okey, siapa yang mengalami penurunan larutan kalium manganat 7 berasid. Tapi kita hanya fokus kepada ion manganat. Jadi jawapan kita ion manganat. Okey, tulis nama fullnya. Jangan bagi formula. Jadi ion manganat, kenapa dia diturunkan? Sebabnya adalah kerana dia menerima elektron. Okey, ion manganat menerima elektron. Soalan E, tulis setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku di elektrod Y. Jadi elektrod Y tadi adalah kita fokuskan kepada ion manganat. Jadi manganat bertindak balas dengan hidrogen, menerima elektron menjadi ion mangan 2 dan air. Okey, tulis sahaja di ruang jawapan setengah persamaannya. Okay, soalan seterusnya, eksperimen diulangi menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Diulang dengan menggantikan KMnO4 ini kepada larutan air bromin. Okay, jadi sama sejak fungsinya, sama saja dia punya hasilnya, air bromin akan diturunkan daripada bromin kepada ion bromida.
Okey, dia akan menerima elektron membentuk ion bromida. Jadi Br2, okey, ingat Br2 ataupun bromin brown. Brown warna perang. Okey, Br minus ingat colorless. Okey, colorless, I minus colorless. Jadi kita akan tulis larutan berwarna perang bertukar menjadi larutan tidak berwarna. Okey, seterusnya apakah perubahan nombor pengoksidaan bagi ion manganat 7 dalam tindak balas. Jadi namanya pun ion manganat 7. Jadi 7 mestilah bermula daripada 7 dan bertukar kepada 2. Okey, tengok dia punya ni, 2. Jadi kita tulislah dari positif 7 ke positif 2. Okey, itu saja untuk perbincangan bab 1 tingkatan 5 tajuk keseimbangan redox.